Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran sirah bagi kelas tahun 4. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita bacakan sama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey, pelajar-pelajar tahun 4, kita dah masuk tajuk besar yang kedua, iaitu pelajaran 2. Pelajaran 2, pembangunan negara Islam. Kita dah masuk tajuk ni hari ini, kali ini. Okey, jadi dalam pembangunan Islam, kita boleh lihat pembangunan Islam daripada 6 segi pembangunan. Jadi daripada pembangunan negara Islam ni kita boleh lihat pembangunan Islam tu membangun dari segi yang pertama, pembinaan masjid. Yang kedua, pentadbiran. Dari segi pentadbiran, pembangunan negara Islam juga kita boleh lihat dari segi pendidikan. Yang seterusnya dari segi ekonomi, dari segi teknologi, dan yang terakhir dari segi hubungan diplomatik. Okey, jadi kita akan mulakan daripada daripada segi sudut yang pertama, iaitu unit 1, pembinaan masjid. Tersasul pula, silap sebut. Okey, jadi unit 1, pembinaan masjid. Okey, jadi dalam unit 1 ni kita akan bincangkan tentang pembinaan masjid. Masjid yang kita akan huraikan adalah 3 masjid ini. Masjid Quba, Masjidin Nabawi dan Masjidil Haram. Okey, jadi kita teruskan. Masjid yang pertama, Masjid Quba. Okey, Masjid Quba kita akan flashback sikit dalam Masjid Quba ni kita akan flashback sikit apa yang kita dah belajar tahun lepas dalam masa kamu berumur tahun 3. Berumur berapa? 9 tahun kan? Umur 9 tahun. Okey, jadi kita tengok Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bina masjid. Ada banyak masjid yang Nabi Muhammad bina. Antaranya Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi juga dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang pertama, nombor 1 sekali dalam sepanjang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, yang kali pertama Nabi Muhammad membina masjid adalah Masjid Quba. Ni masjid pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi Masjid Quba ini dibina semasa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam peristiwa hijrah, kan ada masa darjah 3 kita ada belajar perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah kan. Daripada Mekah tu macam mana Nabi Muhammad boleh keluar daripada Mekah tu. Lepas tu siapa yang teman? Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jadi daripada Mekah tu Nabi Muhammad berhijrah dengan ditemani oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Berjalan sampailah di Quba. Di Quba, Nabi Muhammad SAW tiba di Quba pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq tiba di Quba. Dan mereka berdua
berhenti di Quba dan menetap di Quba selama 4 hari. Pada selepas 4 hari meneruskan perjalanan, pada 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad tiba di Madinah, tempat pusat Madinah yang betul-betul tu, kat tengah tu Madinah. Masa tu tak dipanggil Madinah lagi. Masa Nabi Muhammad peristiwa hijrah tu tak dipanggil Madinah, dipanggil Yasrib. Bila Nabi Muhammad dah pindah ke Madinah, lepas 4 hari Nabi Muhammad sampai di Madinah pada tarikh 12 Rabiul Awal. Sama dengan tarikh lahir Nabi Muhammad. Jadi nak cakapnya macam tu. Jadi nak cakapnya pembinaan Masjid Quba ini dalam peristiwa hijrah. Sama dalam peristiwa hijrah ada. Jadi bila berlakunya 13 kerasulan. Tahun ke-13 Nabi Muhammad jadi Rasul. Dah 13 tahun dah Nabi Muhammad jadi Rasul. Lepas tu Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Lepas tu dalam perjalanan hijrah ke Madinah tu Nabi Muhammad berhenti di Quba dan membina masjid di Quba. Masjid pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi kita teruskan. Itu je cerita pasal Masjid Quba. Okey, tak banyak pun kan. Sikit je ni 1, 2, 3, 4 poin masjid ni ini je poin yang kamu kena ingat. Yang penting tadi kamu kena ingat jugalah bila berlakunya. Sepatutnya dah ingat dah lah. Ni perjalanan hijrah tu bila Nabi Muhammad berhijrah, tahun bila? Dah 13 tahun Nabi Muhammad jadi Rasul. 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Masih tak diterima dakwah baginda. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Dah lepas 13 tahun dah berdakwah di Mekah, tak mau terima juga dakwah, Allah suruh Nabi Muhammad pergi hijrah ke Madinah. Maknanya dah 13 tahun, tahun ke-13 Nabi Muhammad jadi Rasul. Okey, kita teruskan ke masjid yang kedua. Masjidin Nabawi. Kamu kena ingat ejaannya macam tu ya. Masjidin Nabawi. Okey, jadi kita tengok poin yang pertama. Masjidin Nabawi dibina oleh Rasulullah SAW. Kan saya dah cakap tadi, bersama penduduk Madinah secara bergotong royong. Sama-sama. Masa ni Nabi Muhammad dah menetap di Madinah. Duduk kat Madinah. Lepas tu Nabi Muhammad beli sebidang tanah. Tengok ni. Masjidin Nabawi ini dibina di atas tanah yang dibeli oleh Rasulullah SAW daripada 2 orang anak yatim. 2 orang anak yatim, ya. Yang bernama Sahl. Bukan dia ha bulat. Sahl. Gitu. Dan saudara kandungnya Suhail namanya, bin Umar. Ni anak Umar, bukan Umar Al-Khattab ya. Anak Umar, dia bani lain lah. Dia bani lain, ni keturunan lain. Okey, jadi sampai dekat Madinah kan, tadi kita cerita daripada Mekah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar. Dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah tu Nabi Muhammad dah berhenti dekat Quba. Nama tempat tu Quba. Ni saya nak bagi tahu, lupa nak bagi tahu. Lokasi Masjid Quba ini dibina dekat mana? Di Quba. Masjid Quba dibina di Quba. Ada nama tempat tu namanya Quba. Itulah dia. Masjid Quba di Quba. Berdekatan dengan Madinah tapi di Quba lah nama tempatnya, kampungnya. Gitu. Jadi Masjidin Nabawi dibina lokasinya di Madinah. Betul-betul kat Madinah. Memang Madinah lah namanya. Dalam kawasan Madinah. Okey, jadi berbalik kepada cerita kita tadi. Nabi Muhammad tiba dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad dah berhenti di Quba. Berhenti dekat satu tempat namanya Quba. Baginda membina masjid. Kali pertama Nabi Muhammad membina masjid namanya Masjid Quba. 4 hari menetap di Quba. Lepas tu baginda dan sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar meneruskan perjalanan mereka.
pergi ke Madinah. 12 Rabiul Awal tiba di Madinah. Lepas tu duduk menetap di Madinah. Dah menetap di Madinah, lama duduk di Madinah. Nabi Muhammad ada duit. Nabi Muhammad beli sebidang tanah daripada 2 orang anak yatim. Ni namanya Sah ni dan Suhail bin Umar. Ini. Jadi bila Nabi Muhammad dah beli sebidang tanah ni, Nabi Muhammad beli untuk membina masjid. Masjid diberi nama Masjid Nabawi. Dibina secara beramai-ramai, bergotong royong bersama penduduk Madinah. Okey, kita lihat dekat dalam kotak hijau yang saya tuliskan di bawah ni. Ini makna sebuah hadis tau. Jadi kita tengok hadis ni, saya bacakan Kamu boleh tengok dekat dalam buku teks masing-masing. Buku teks tahun 4, muka surat 31. Kat situ saya ambil daripada situ. Riwayat Baihaqi. Tu. Okey, jadi saya bacakan asalnya. Okey. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fil masjidil haram mi'atu alfin solah wa solatun kipas wa solatun fi masjidi alfu solah wa fi baitil maqdis khamsumi'ati solah. Tu ada nombor-nombor tu, nampak mi'ah tu. Mi'ah tu adalah nanti. Okey, saya bacakan maknanya. Kamu boleh tengok. Okey, tengok ni saya tunjuk. Daripada Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sekali solat di Masjidil Haram sama seperti 100,000 kali solat di tempat lain. Pahala sekali solat di masjidku, kan tadi saya cakap masjidi, maksudnya masjidku. Masjidku ini merujuk kepada Masjidin Nabawi, Masjid Nabi Muhammad. Ni Masjidin Nabawi. Sekali solat di Masjidin Nabawi sama seperti 1000 kali solat di tempat lain, solat kat rumah kita. Pahala sekali solat di Masjidil Muqaddis ataupun lebih dikenali sebagai Masjidil Aqsa, masjid yang sama seperti 500 kali solat di tempat lain. Jadi kita boleh tengok kat sini masjid yang pertama. Jadi nak cakap ini kemuliaan masjid tersebut. Jadi nak cakap masjid yang pertama yang paling mulia adalah Masjidil Haram. Masjid yang kedua mulia adalah Masjidin Nabawi. Dan yang ketiga dalam merujuk kepada hadis ini adalah Masjidil Muqaddis. Ni macam tu. Okey, sebab tu kalau kamu tahu pasal Isus masa kita nak dekat raya tahun ni, kita dah Muharram kan, tahun lepas lah, tahun Hijrah. Bulan bila kita raya? Bulan 5 kan? Bulan 5. Awal bulan 5 ada Isus yang kata Israel nak masuk ceroboh dalam Masjidil Aqsa kan, dan rakyat-rakyat Palestin mempertahankan Masjidil Aqsa. Jadi sebab itu rakyat Palestin menjaga Masjidil Aqsa tu daripada orang luar, orang-orang Israel ni, orang-orang Yahudi Israel. Bukan nak cakap orang Israel semuanya jahat, ada yang baik, ada yang jahat macam yang kita tengok yang duk baling-baling bom, yang duk kacau-kacau orang, baling bom, bagi duk tembak-tembak tu, itu yang jahat lah. Yang baik kita tak nampak lah, kan, macam tu. Nak buat macam mana? Itu yang kita nampak. Maknanya ramai lah. Jadi saya nak cakap semuanya jahat pun saya tak berani, sebab saya bukan yang maha mengetahui, Allah yang maha mengetahui. Jadi nak cakap yang kita tahu yang itu jahat, yang itu dia buat orang Palestin tu macam tu, saudara kita, saudara seagama kita. Jadi kita bantu yang mana kita boleh bantu. Lepas solat kita doakan kesejahteraan saudara kita di sana. Okey, kalau kita boleh nak menderma, kita derma semampu kita. Okey, jadi itulah dia Masjidil Aqsa.
Okey, jadi kita teruskan masjid yang terakhir itu Masjidil Haram. Tadi kan ada kita sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi. Kan? Masjidil Haram adalah masjid yang paling mulia kalau nak tengok hadis tadi, berdasarkan hadis tadi, sebab sekali solat di Masjidil Haram bersamaan 100,000 kali solat di tempat lain, solat kat rumah kita pun. Sebab apa? Sebab paling dekat dengan Kaabah. Kaabah kat situ. Dekat gila, dekat situ. Jadi Kaabah ni kat tengah-tengah, ni keliling ni Masjidil Haram. Jadi kalau kita cakap Masjidil Haram tu, dia merujuk ni lah. Jadi nak cakap Masjid Kaabah ini terletak dalam Masjidil Haram. Dekat ni. Ni yang dekat tengah-tengah ni saya dah contoh bagi habis. Ni. Yang ini namanya Kaabah. Bila kita kata Kaabah yang ni, yang macam cube, lepas tu ada kelambu hitam, itulah namanya Kaabah. Bila kita kata Masjidil Haram, merujuk kawasan semua ni. Termasuklah Kaabah. Kaabah terletak di dalam Masjidil Haram. Macam tu. Okey, jadi Masjidil Haram dan Kaabah ini terletak di mana? Di Mekah. Jadi Masjid Quba di Quba, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah. Mekkatul Mukarramah. Mukarramah ni cuma Mukarramah lah. Dia macam gelaran paling mulia untuk Mekah. Mekah itu adalah tanah mulia, tanah suci yang mulia gitu. Tapi dalam peta Mekah je macam tu. Okey, jadi macam itulah. Okey, jadi kita teruskan. Kita tengok poin yang pertama. Tempat suci yang pertama di dunia yang terletak di Mekah, Makkatul Mukarramah. Masjidil Haram ini tempat suci yang pertama di dunia yang terletak di Makkatul Mukarramah. Masjidil Haram juga dikenali sebagai Baitullah Al-Haram. Bila kita kata Baitullah, merujuk kepada Masjidil Haram. Masjidil Haram dan Kaabah lah, sebab Kaabah terletak dalam Masjidil Haram kat tengah tu. Tapi bila kita kata Kaabah ni dia memang khusus dekat bangunan binaan yang cube ni sahaja. Inilah namanya Kaabah, dia khusus kat yang itu je. Jangan confuse. Bila kita kata Masjidil Haram, semua ni. Kalau bila kata Baitullah pun, yang inilah, semua ni lah. Ini pun Baitullah juga termasuk. Tapi bila kita kata Kaabah saja, ini Kaabah. Itu. Jangan confuse. Kita kena faham perkataan yang kita guna, yang kita dengar. Okey. Jadi seterusnya, poin yang ketiga, di sinilah terletaknya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Okey, jadi begitulah kat sini. Masjidil Haram dan Kaabah satu tempat. Tapi Kaabah dekat tengah-tengah gitu. Okey, jadi kita tengok ada dalil dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang kata ni. Dalam surah Ali Imran ayat 96. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'ani. Silap baca pula. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sadaqallahul azim. Itulah dia surah Ali Imran ayat 96. Maksudnya apa? Sesungguhnya rumah yang mula-mula. Tengok ni. Inna ni maksudnya sesungguhnya. Awal ni mula-mula lah. Baitin ni rumah. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat ibadat manusia ialah Baitullah di Mekah. Ni Bibakkata. Ni Bibakkata mubarakan, yang diberkati.
di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Sebab tu ramai yang nak pergi dekat Masjidil Haram, nak pergi Kaabah. Sebab tu kita masing-masing semua umat Islam, orang yang beragama Islam kena menabung, tabung, simpan duit untuk pergi haji. Pergi haji menunaikan haji di Kaabah, pergi Masjidil Haram. Untuk menunaikan haji di Kaabah. Kan sekali solat di Masjidil Haram bersamaan 100,000 kali solat di tempat lain. Kita nak mendapatkan kemuliaan tu. InsyaAllah kita akan dapat. Semoga Allah berikan kita peluang dan kesempatan untuk menjejakkan kaki di Masjidil Haram, dapat sentuh Kaabah, dapat menunaikan solat sekurang-kurangnya sekali pun jadilah di Masjidil Haram. Okey. Sampai sini saja pembelajaran kita untuk kali ini. Kita belajar pembinaan masjid je dulu. Okey, sekian. Assalamualaikum.